Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah video kali ini saya akan kongsikan serba sedikit tips untuk menjawab soalan adawatul istifham. Seperti mana yang kita tahu, soalan adawatul istifham ini kebanyakannya di hujung kertas peperiksaan, soalan petikan di dalam bahasa Arab. Jadi kita ke slide seterusnya. Untuk adawatul istifham ni, dia mempunyai beberapa adat ataupun beberapa kata tanya yang kita perlu hafal. Jadi dekat sini saya ada tulis sebesar-besarnya, iaitu tajuk lagu yang kita nak hafal ni, kita hafal dengan lagu anak Nabi kita. Lagu seperti anak Nabi kita ada 7 orang. Jadi dengan lagu tu kita aplikasikan ke dalam adawatul istifham ni. Bagaimana? Okey. Kita mula dengan belah kanan dulu. Kita mula dengan Aina. Aina di mana? Kaifa bagaimana? Kam berapa? Ma za apa? Man siapa? Ayu yang mana? Hal adakah? Mata itu bila? Itu antara cara yang mudah untuk menghafal dengan lagu anak Nabi kita. Jadi kita pergi ke slide seterusnya. Mana slide ini menyatakan tentang kata kunci. Kata kunci bermaksud cari keyword, satu perkataan yang sama dengan soalan. Tapi kata kunci ni juga selepas kita dah hafal, kita kena aplikasikan ketika menjawab. Contoh, dia bagi soalan Aina. Aina ini maksud dia di mana. Jadi bila dia tanya di mana, ia berkaitan dengan tempat. Kita cari dalam petikan tu nama tempat. Tak semestinya negeri, boleh jadi dekat rumah, dekat kedai ke, ataupun di tempat-tempat yang lain. Untuk kam pula, kam ialah berapakah. Bila ditanya berapakah, kita cari sahaja nombor. Nombor sama ada usia dia ke, bilangan sesuatu benda ke, atau dan sebagainya. Untuk mata bermaksud bilakah. Bila? When? Jadi kita cari masa. Masa sama ada jam. Tak semestinya jam. Dia boleh jadi minggu depan. Ataupun esok. Semalam. Gitu. Untuk hal pula. Hal ni adalah soalan kebat. Kebat. Soalan berfikiran aras tinggi. Jadi untuk hal ni, kemungkinan soalan dia akan tanya pendapat kita. Ataupun betul ke tak apa yang berlaku ni, betul ke apa yang dibuat dalam petikan tu kan. Jadi hal ni tak perlu risau, jawab dua je, la atau na'am. La itu tidak, na'am itu ya. Itu saja. Untuk man ialah siapakah, siapa, who. Jadi bila soalan man dia tanya, kita cari nama dalam petikan tu. Tak semestinya nama tu Abu, Ahmad, Fatimah. Dia kadang-kadang dia jadi kakak, adiknya, abangnya, neneknya. Itu. Untuk man kita cari nama. Okey. Untuk maza, ayu, kaifa, kita perlu cari ayat yang sama di dalam teks selepas adawatul istifham ini. Selepas maza, ayu, kaifa, cari ayat yang sama di dalam petikan supaya kita dapat jawab. Sebab maza, ayu, kaifa ni kebanyakannya soalan dia tanya apakah yang berlaku, bagaimana ia ini, yang mana satu. Jadi kita cari ayat yang sama dalam teks. Keseluruhan kata kunci ini, selepas datangnya adawatul istifham, ada soalan dia. Jadi soalan yang selepas adawatul istifham itulah yang kita perlu cari di dalam petikan. Kita pergi kepada contoh soalan di dalam peperiksaan. Okey. Cara nak menjawab yang pertama, kita gariskan dahulu adawatul istifham. Contoh soalan 76 ni. Mata. Mata maksud dia apa? Bila. Bilakah. Okey. Kemudian kita gariskan ayat tanya tu. Bilakah tala'at latifatul durus. Bayangkan kita tak tahu langsung apa yang tertulis di dalam soalan ini. Bagi pelajar yang dah mahir perkataan bahasa Arab ni, boleh teruskan dengan jawapan. Bagi yang belum, kita cuba teknik ni. Jadi, dia tanya mata tala'at latifatul durus. Dia tanya bila tala'at latifatul durus.
Nombor 2 ialah kita gariskan ayat yang sama di dalam petikan. Kebiasaannya ayat yang ditanyakan pada soalan 1, 2, 3 ni mesti ada dalam petikan, dia ikut turutan. Contoh ayat pertama dia mesti ada di soalan pertama mesti dia berada di ayat pertama. Soalan kedua mesti berada di soalan kedua. Dia tak akan merombak, dia tak ikut turutan, dia mesti ikut turutan. Jadi nombor 2, gariskan ayat yang sama di dalam soalan dekat dalam petikan ni. Jadi kita gariskan ni. Tola'at latifatud duruh. Dan ni bila. Jadi kita cari, jadi jawapannya ba'da solatil maghrib. Kenapa ba'da solatil maghrib? Sebab solatil maghrib ni adalah, maghrib ni sendiri adalah masa. Jadi dia tanya, bilakah latifatud durus, tola'at latifatud durus, bilakah latifah mengulang kaji pelajaran selepas solat maghrib. Okey. Soalan pertama 76 selesai. Soalan kedua, ma'aman. Ramai yang pelajar keliru, jadi dia tak dapat jawab soalan ni. Sebab dia keliru dengan ma'a. Ma'a tidak ada dalam lagu yang kita hafal tadi. Jadi kita jangan garis dia. Kita garis man terus. Ma'a ni bermaksud bersama. Okey. Man siapa? Ma'a ni bersama siapa? Tola'at latifatud durus. Jadi lepas kita dah garis man, kita cari dalam petikan pula. Ada tak perkataan ma'a dalam petikan? Ada. Bersama apa? Ukhtiha. Okay, jadi ukhtiha lah jawapan dia. Man siapa kan? Ukhtiha ni kakak perempuan dia. Jadi itulah jawapan nombor 2. Untuk 78 soalan ketiga ini, gariskan pula man. Dia tanya ma'aman lagi. Okey. Sini dah senang dah. Dia tanya man lagi. Ma'aman, bersama siapa? Jadi cari, gariskan dulu perkataan solat latifatu solatal isya'i jama'ah. Jadi dalam petikan mesti ada. Kita gariskan solat isya' jama'ah. Okey. Ma'a ada tak? Ada ma'a. Sini ma'a. Ni pun ada ma'a. Jadi jawapan dia ummiha wa ukhtiha. Man, dia tanya man siapa? Ummiha, ibunya dan kakaknya. Soalan dia bersama siapa? Latifah ni solat isyak berjemaah bersama ibu dia dan kakak dia. Okey. Soalan keempat, dia tanya maza. Maza ni yang kita hafal tadi, apakah? Okey. Apakah ta'malu latifatu ba'da solatil isyak? Garis dulu ada watul istifham maza. Kemudian garis soalan selepas ada watul istifham. Ta'mal latifatu ba'da solatil isyak. Cari ayat yang sama di dalam petikan. Ba'da solatil isya, apa dia buat? Tanawalatil isya ma'a usratiha. Jadi inilah jawapannya. Selepas dia solat isya, dia makan malam bersama keluarga dia. Okey, soalan terakhir. Dia tanya lagi maza. Maza apakah ataupun apa? Garis dulu ada watul istifham. Kemudian garis ayat tanya selepas ada watul istifham. Ta'mal latifatu qabla naum. Latifah qabla naum. Jadi cari ayat yang kita garis merah ini di dalam petikan. Cari. Ta'mal. Mana ta'mal? Tak ada ta'mal. Okey, latifah. Ada latifah banyak. Qabla naum ni. Qabla naum. Jadi kita garis dulu qabla naum. Garis qabla naum. Takkan ambil ayat selepas dia pula. Kita ambil ayat sebelum dia. Jadi jawapan dia qara'at latifah al-Quran. Kiranya sebelum tidur latifah ni membaca Quran. Itu sahaja untuk tips menjawab soalan. Yang penting kita garis dulu kata kunci, garis adawatul istifham. Kalau boleh tulis dekat tepi soalan ni, tulis dekat sini apa maksud setiap adawatul istifham ini. Lepas dah garis tu, tulis supaya kita tidak keliru. Jadi itu sahaja daripada saya untuk kongsikan bagaimana nak jawab
cara nak jawab soalan petikan untuk PKK dan untuk level yang lain lah, bagi memudahkan pelajar-pelajar ni, pelajar-pelajar sekolah rendah ni senang nak jawab soalan ini, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha diiringi sekalian warga dihormati, seiring bisi dan